Assalamualaikum, salam reformasi dan salam Malaysia Madani. Hari ini kita bersama lagi dalam program Kerusi Biru bersama dua pengacara anda. Saya Fatin Emelina. Dan saya Hanai Damira, dan seperti biasa kami di Kerusi Biru akan mengetengahkan isu-isu serta perkembangan politik semasa Parti Keadilan Rakyat, dan seperti biasa kita akan ada tetamu-tetamu jemputan yang terdiri daripada pimpinan dan juga anggota serta aktivis keadilan. Okey, oleh itu pada Kerusi Biru pada kali ini kita akan bersama panel jemputan yang akan bercakap dan mengulas berkenaan sambutan 25 tahun Parti Keadilan Rakyat. Untuk itu bersama dengan kami hari ini di Kerusi Biru iaitu Wabi Wong Chen, Ahli Parlimen Subang yang juga Ahli Majlis Pimpinan Pusat dan Pengarah Biro Dasar Parti Keadilan Rakyat. Apa khabar YB? Khabar baik. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa bersama kami di Kerusi Biru hari ini. Terima kasih undang saya. Okey, jadi untuk pengetahuan penonton semua, YB Wong Chen juga merupakan pengarah bagi sambutan 25 tahun Parti Keadilan Rakyat, dan berkenaan dengan sambutan Jubli Perak Parti Keadilan Rakyat ini, sebenarnya kami difahamkan bahawa pelbagai benda menarik, pelbagai perkara menarik untuk kita dengar pada hari ini. YB Wong Chen akan ceritakan kepada anda semualah kejap lagi. Betul lah ni. Sebelum kita bercakap lebih lanjut tentang sambutan 25 tahun keadilan ni, mari kita lakukan sesi ice breaking dengan tetamu kita pada hari ini. Sikit motivasi. Sikit motivasi. Boleh. Ice breaking Yelah, walaupun YB kita sedia maklum telah dikenali ramai dan pencapaian dia juga luar biasa, terutamanya apabila beliau antara ahli politik terawal yang bersuara tentang isu salah guna kuasa dalam 1MDB. Betul ya, Robi? Betul. Betul. Lama tu. Tapi di Kerusi Biru ni kita nak tahu lebih lanjut lah tentang perjuangan YB. Gitu. Okey, baiklah YB. Boleh YB kongsikan kepada kami dan penonton di luar sana tentang latar belakang dan perjalanan politik YB menjunjung perjuangan reformasi dalam Parti Keadilan Rakyat. Silakan. Terima kasih. Saya, kita bermulalah dengan menjadi ahli lah. Saya menjadi ahli pada tahun 2009. Dah 15 tahun tu. 15 tahun. Mula sebagai peguam kepada keadilan, dan dalam masa lebih kurang satu tahun jadi biro pengurusi. Biro tu pada masa tu pelaburan. Dan lepas tu banyak isu-isu dasar diberi tugas pada saya. Dan saya menjadi orang yang buat dasar ekonomi, dasar politik, dasar sosial. Dan pada tahun 2013 menjadi ahli Parlimen Kelana Jaya. 2018 dan 2022 sebagai ahli Parlimen Subang. Itulah perjalanan saya lah sebagai ahli member dan juga ahli Parlimen. Kenapa Parti Keadilan Rakyat? Kenapa bukan DAP dan lain-lain? Saya ni sebenarnya saya orang Kelantan. Jadi biasalah dengan cara-cara orang Melayu. Tapi juga saya pada umur 12 dihantar kepada International School, United World College of Southeast Asia di Singapura. Di situ semua kawan-kawan saya berbagai kaum lah. Orang Jerman, orang Perancis, orang Afrika, semua pun ada. Jadi lepas tu ke England, belajar di University of Warwick. Sama environment, international environment. Jadi balik di Malaysia ni, kita bukannya aktivis yang kuat lah. Tapi memang ada background tentang Amnesty International, Greenpeace. Saya join semua ni. Dan dengan background saya international, berbagai kaum. Jadi fikiran memanglah parti berbagai kaum, this is the right fit bagi saya. Memang terus, masuk terus. Never consider DAP or any other party. I see. So sekarang ni saya rasa penonton kita pun sudah mengenali serba sedikit berkenaan dengan latar belakang YB Wong Chen sendiri. Baiklah, memandangkan YB Wong Chen sendiri telah diberikan mandat sebagai pengarah sambutan 25 tahun Parti Keadilan Rakyat, boleh YB terangkan tentang sambutan 25 tahun keadilan yang akan datang ni dan kenapa ia diadakan dan sebagainya? Okey. Yang penting bagi apa-apa parti pun, parti mana pun, ataupun organisasi mana pun, 25 tahun ni adalah apa yang kita panggil dalam Inggeris ni Silver Jubilee, ataupun Jubli Perak, ya. Jadi ini memang penting lah. It's a milestone yang sangat penting. Dan bagi kita, parti kita, started dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim still here, 25 years, right? Dan kita sekarang ni dah jadi kerajaan, Datuk Seri dah jadi Perdana Menteri. So, the milestone ni perfect. Ngam-ngam, betul tak? Jadi, the 25th anniversary untuk merayakan kejayaan kita
Dan juga yang lebih penting lah bagi saya ialah untuk mengingati semua challenges yang kita lalui. Saya 15 tahun, ada yang otai-otai 25 tahun. Betul. Right? All the hardship kita we went through to reach this point. Jadi bagi saya memang masa yang paling penting untuk kita merayai, tetapi juga mengingati semua the contribution all the parties, all the members, ya. Otai-otai semua kena ingatkan. Dan kita selalu kena tekankan isu tentang agenda reformasi kita, bagaimana kita bermula. So ini bagi saya jelah, terima kasihlah pada Datuk Seri Anwar bagi kerja banyak pada saya pengerusi ni untuk function ni, tapi sangat penting lah. Ya. Dan saya kira dia sambutan kali ni agak istimewa sebab ni juga pertama kali kita diangkat sebagai kerajaan. Bila kita sambut Jubli Perak ni, kita diangkat sebagai kerajaan. Fatin, ada apa nak tambah? Jadi YB dah terangkan tadi tentang mengapa sambutan keadilan Jubli Perak ni perlu disambut. Ianya adalah untuk memperingati perjuangan reformasi dan juga memperingati kesusahan yang telah dialami oleh otai-otai reformasi kita. Okey, terima kasihlah atas perkongsian maklumat daripada Wobby Wong Chen yang saya kira penting untuk kita highlightkan berkenaan sambutan 25 tahun keadilan. Okey, selepas ni kita akan ada lebih banyak lagi perkongsian berkenaan edisi sambutan 25 tahun keadilan ni. Apa-apa pun kita berehat sebentar dan jumpa selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam reformasi. Saya Akmal Nasir, pengarah strategi Parti Keadilan Rakyat, ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-25 buat para pejuang reformasi Parti Keadilan Rakyat. Assalamualaikum, salam reformasi dan salam Malaysia Madani. Saya Adam Adli, Ketua Angkatan Muda Keadilan dan Timbalan Menteri Belia dan Sukan mengucapkan selamat menyambut 25 tahun kepada perjuangan reformasi Parti Keadilan Rakyat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam madani. Saya adalah Ryan binti Abdul Rahim, Ahli Majlis Pimpinan Pusat, ingin mengucapkan selamat menyambut 25 tahun perjuangan reformasi Parti Keadilan Rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam reformasi. Salam Malaysia Madani. Saya Aminuddin bin Harun, Naib Presiden Parti Keadilan, ingin mengucapkan selamat menyambut 25 tahun kepada pejuang reformasi Parti Keadilan Rakyat. Salam reformasi, salam Malaysia Madani. Saya Tan Kah Heng, merupakan ahli Majlis Pimpinan Pusat Keadilan, ingin mengucapkan selamat menyambut 25 tahun ulang tahun kepada perjuangan reformasi Parti Keadilan Rakyat. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Kerusi Biru dan bersama dengan kami lagi YB Wong Chen sebagai tetamu jemputan kita pada hari ini. Dan untuk segmen yang kedua ini, tadi segmen yang sebelum ni kita dah cerita sedikit introduction lah kita boleh panggil untuk apakah itu sambutan 25 tahun keadilan ataupun Jubli Perak Parti Keadilan Rakyat ni. Tetapi kita nak tanya dengan lebih mendalam lah, siapa yang terlibat, siapa person in charge, boleh YB ceritakan sedikit? Boleh. Sebenarnya pelantikan saya ni dia ada joke sikit lah sebab kita ada meeting MPP. Pada hari itu di Putrajaya, Datuk Seri Anwar dia cari William Leong sebab bendahari. Pada hari itu William Leong tak mari. Dia tengok saya, ni Cina siapa ni? Wong Chen. Kata okey, kita lantik Wong Chen. Jadi mengurusi saya pun okey lah. Bukannya saya tak ada kerja, banyak kerja banyak ahli parlimen. Saya sekarang ni 5 chairmanship tu. Penuh kerja dengan parlimen. Tapi tak apa. It's an honour to serve, right? Dan YB William pun kawan baik saya, right? Dia bandari. Jadi okey lah. Saya terima. Dan yang menolong saya ni banyak juga. YB Zahir Hassan, dia sebagai pengelola. Di HQ memanglah backbone kita lah yang tolong banyak ni, Reza dan geng-geng dia. Jadi rasa okey. So far planning cantik,
the person in charge saya, YB Williams sebagai pendahari, kontak-kontak untuk mengumpul dana ni penting lah. Saya banyak, sebab dulu saya peguam korporat. Jadi 25 tahun lah kerja sebagai peguam. Jadi Rolodex saya ataupun handphone lah, sekarang kita pakai handphone tu memang banyak lah. Saya punya kontak, saya telefon. Saya minta kumpul dana. Adalah bagi yang dana. Dan sampai sekarang nampaknya okey, baik. Ya, we are on track. Jadi untuk team kita semua bersedia. Team HQ memang dia biasa buat convention semua ni. Bagi saya contribution saya memang ialah Rolodex saya ataupun connection saya dengan kawan-kawan. Dan senang jumpa Tan Sri, Datuk Sri ni sebab dulu peguam lah, peguam corporate. Jadi kita boleh cuba sedaya upaya dapat lebih dana. Dan dana kita pun bukannya banyak. Saya pun manage saya punya team, office saya, Ivan Iskandar. Dia orang cari venue, kita negotiate terms. Venue yang kita nak buat ni memang murah, 130,000 only for the whole venue. Bukannya 1 juta, 2 juta. So we got a budget. Dan bila saya bincang dengan Datuk Sri Anwar berapa kali di Parlimen, dia nak lebih sederhana. Sebab we come from very tough background. Ya, sekarang kerajaan memang semua nampak baik semua. Tapi kita kena ingat, we cannot simply spend money. Betul. Jadi instruction ialah sederhana. Okay? Mengingati perjuangan kawan-kawan kita semua ni. Dan kawan kita nak mari daripada polis, kita kena cari duit sikit untuk bayar dia punya perjalanan semua ni. So we are trying to gather enough money to run this operation, but it's definitely dalam bajet kita kurang daripada 1 juta lah. Ya, kurang daripada 1 juta, dan lebih tu kita akan bagi pada donation untuk kira, untuk welfare ahli-ahli kita, dan juga mungkin bagi donation to Palestine or something lah. Ya. Jadi mandate tu memang besar, tapi kita buat planning secara sederhana. Kalau kita nak buat lebih special boleh, tapi that's the Prime Minister punya call lah, Datuk Sri Anwar punya call. Tapi instruction pada saya pada masa kini ialah keep it simple. Dan makan pun tak payah 5 star, betul tak? Kita ada gerai-gerai semua. You can go and pick and choose your food. Harga ramah. Harga ramah, betul. And also kita kena ingat tau, people are suffering also. It's not easy, right? Malaysia ni memang inflation under control compared to other country, tapi yalah, we are a reform party. We are not a party of 5 star lah. Hotel besar-besar ni tak ada. So I think we want to go back to those roots. Bagi saya lah. Saya tertarik sebab dalam kita meraihkan Jubli Perak Keadilan ni, kebajikan anggota-anggota lain pun, sebab YB cakap tadi berkenaan dengan transportation, accommodation, ahli-ahli, sebab kita benda ni kan kita melibatkan semua anggota daripada semua pelusuk negara. Betul. Kan? Betul. Jadi itu antara satu inisiatif yang saya rasa sangat bagus lah. Jadi tadi kita dah tahu serba sedikit berkenaan dengan sambutan Jubli Perak ni. Jadi apakah program-program yang akan dijalankan sempena sambutan ini, dan juga saya pasti sebenarnya beberapa program menarik juga bakal dijalankan untuk meraih sambutan Jubli Perak ni. Jadi boleh tak YB Wong Chen kongsikan sedikit rancangan ataupun program-program yang akan dianjurkan sempena sambutan Jubli Perak Keadilan ni, sebab saya pasti penonton kita juga tak kira anggota, mungkin orang luar sendiri teruja nak tahu dan pastinya ingin melibatkan diri dalam program tersebut. Ya, sebenarnya mengumpul dana tu memang satu program juga. Jadi dalam bulan 1 dan bulan 2 ni, tahun ni, kita mengumpul dana. Maknanya kita ada function tea party, lunch, benda-benda macam tu. Bulan 3 kita akan mula pencetakan coin shilling kita. Jualan akan bermula sekarang. Sebenarnya dah mula 2 bulan lalu. Ya, kita dah jual 170,000 coin. Wah, pre-order lah tu. Pre-order. Tapi kita sampai target 1-2 juta. So it's quite a long way to go. But the coin akan minted dan printed pada bulan 3. Dan kita akan mula bagi pada pre-order ni, delivery pada bulan 3. Jadi kita sekarang kena drum up lebih lagi. Tapi untuk hari itu, 4 bulan Mei ni, dia ada makan malam yang besar. Gerai-gerai, not so formal. Tapi daripada awal ke malam, awal kita konsepnya sekarang fikir tentang konvoi. Maybe some sort of convoy concept from Pematang Pauh, sebab deklamasi Pematang Pauh important, declaration. Ya. Then mungkin ada afternoon memang semua sejarah. Kita minta otai time lagi.
explain, some of them has fallen out with us, of course. Some are still with us, but I think it's fair kita bagi option lah untuk semua orang boleh cakap tentang what has happened this 25 years. Siapa yang memulakan semua ni? Right? It is important tau. Then I think there will be ada exhibition, ada puisi, ada nyanyi-nyanyi. Ya, Nani dan Fatin boleh lah nyanyi sikit. Right? Alamak. So I think kita ni lebih flexible at this moment. But the planning kita ada 5 bulan lagi. Conceptually, venue dah confirm, dah bayar deposit dah, confirm block dah. Fundraising doing very well, I must say. I cannot review, but we are doing very well. Enough to cover all the expenses. I think by January, bulan ni dah selesai dah. Bulan depan kalau kita buat lagi function, itu untuk lebih tu untuk maybe to give money to the people lah, to the party members. Kita punya target 3,500 guest tau. 3,500. Kita punya convention biasanya 2,000 tu dah. Kita buat 3,500. 500 ni memang semua div jemputan. Diplomat, parti-parti lain, all the VIP lah ada 500. Untuk member kita, maknanya dia lebih kurang macam convention, campur 1,000 lagi. Ini untuk dinner atau lunch, YB? Dinner event. Lunch maybe if we got more budget, we can keep it simpler. So ada berapa sekarang ni? Dinner, kita ada lunch, high tea pun ada? Tak ada lah high tea. Teruk. 24 jam makan. Ni campur. Mampalah. Ya tak? Yang penting, kita pagi konvoy. Maybe we have some sort of larian obor ke. Lebih kurang macam tu. Bukan Olympic style lah. Mungkin ada deklarasi Perkhidmatan Power ni, dokumen ni kita pass on to one member, pass another member, kita sampai ke Kuala Lumpur. Okay? So we're thinking something like that, some gimmicky things. But important, I think we have a wall of sejarah. You all kena tolonglah buat video history 25 tahun. Boleh. Right? Then but we need pameran 25 tahun. And then we invite lah Syed Hussein to talk, even friends who are former friends pun tak apa. To me, it's important to understand. Right? So I think that's important bagi kita. Okay, YB. Selain daripada acara fundraising, Gold Computer and juga program makan malam, ada program lain tak selain daripada tu? Contohnya macam jelajah ke seluruh Malaysia ke convention? Sebelum convention tu berlaku, I think there's going to be statewide punya movement to drum up support lah. I think that's important. Member kita 1 juta lebih. You know, understand? Yang boleh sampai Kuala Lumpur for the celebration 3,000 ni our target. So I think we have to bring the celebration to them also. Dan coin shilling yang kita nak jual ni, kita kena bawa situ juga untuk jual. Yang banyak dan susah nak pre-order, namanya bisa kata kita pergi Perlis, right? You lead lah. Kita bawa 1,000 coin boleh jual. Nanti kita cakap sedikit tentang coin-coin ni. Tu bincang belakang. Bukan bincang belakang. Kalau promo ada commission tak, YB? Tak ada segmen ketiga. Okay, YB. Mungkin YB boleh terangkan juga tentang perkembangan persiapan program-program yang YB dah sebutkan tadi. Macam mana? So far so good? Tapi, on track. Tapi sebelum YB nak cakap berkenaan dengan perkara tersebut, kita berehat seketika. Okay, boleh. Kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini. Malaysia to be followed by Nigeria, please. Thank you, Chair. Your Excellencies and delegates, climate change poses significant health threats to the populations and unprecedented challenges to the healthcare system. The projected climate scenario in Malaysia for the year 2100 includes a rise of average annual surface temperature by 1.9 to 2.1 degrees centigrade, annual precipitations from 14% to 25%, and sea levels are projected to rise by about 0.7 meter. The Ministry of Health Malaysia's ambitions for climate and health includes building a climate resilient and low carbon health system to achieve carbon neutrality, net zero by 2050, strengthening the health sector's preparedness and response to extreme weather events, enhance
surveillance and early warning system, conducting climate change and health vulnerability and adaptations assessments, VNAs, at the populations and or healthcare facility level, developing a Health National Adaptation Plan, HNAP, which echoes the Malaysia National Adaptation Plan, MyNAP. Ministry of Health Malaysia acknowledges that healthcare facilities operations encompassing energy usage, waste generations, and resource consumptions contribute significantly to the overall carbon footprint, in alignment with the governments of Malaysia's dedicated pursuit of a net zero country by 2050. Congratulations for the first half day. Thank you. Parti telah pun melancarkan jualan gold coin dan pewter untuk meraih dana bagi kita membuat persiapan sambutan ulang tahun ke-25 ataupun Jubli Perak Parti Keadilan Rakyat. Kita juga akan menggunakan sumbangan tersebut untuk menampung kos operasi pentadbiran parti. Sempena dengan Jubli Perak Parti Keadilan Rakyat iaitu ulang tahun ke-25 parti kita, penjualan gold coin dan juga pewter ini bagi tujuan untuk kita kutip dana untuk memastikan kelangsungan operasi parti dan memastikan kita juga dapat kekal sebagai sebuah parti yang beroperasi tanpa menyalahgunakan duit rakyat maupun dana kerajaan, walaupun kita hari ini adalah sebahagian daripada kerajaan. Baik, kembali lagi bersama kami di Kerusi Biru dan tetamu jemputan kita pada hari ini iaitu YB Wong Chen dengan topik sambutan 25 tahun Parti Keadilan Rakyat. Okey, tadi sebelum kita berehat, saya ada meninggalkan satu soalan kepada YB. Yang YB ingat lagi tak, Cik? Kalau tak ingat, saya remind balik. Okey, mungkin YB boleh jelaskan tentang perkembangan persiapan program-program yang akan dijalankan. Mungkin cerita sikit lah. Memang on track lah. You don't have to worry lah. Bagi saya, kerja saya selalu dia ada sequence dia. Bulan 1 yang saya kata tadi, mengumpul dana, through lunch, that is on. Ya. Bulan 2 mungkin buat tea party, that is also on. Lokasi semua. Yang penting venue dah book. Okay. Cari-cari champion gerai-gerai ni. Yang tu kita tanyalah pemimpin kita yang suka makan macam YB Bakhtiar. Okay, dia tahu semua. Yang kuih mana sedap, nasi gulai mana sedap. Then we will find that one. Itu bulan 3. Kerja kita itu bulan 3. Jadi dia pun kena preparasi juga. Ya. Coin yang kita nak jual ni, itu bermula pada bulan 12. Waktu kongres kalau tak salah saya kan diumumkan. Kongres diumumkan, tapi sebelum tu dah jumpa dengan Selangor Pewter. Ataupun sekarang Selangor Pewter nama baru lah, Royal Selangor. Tan Sri Yong mai jumpa saya, kawan baik saya. Kita bincang tema-tema dia. Dia buat design, ada 2-3 design yang dia tunjuk kita. Dan saya dah tunjuk pada Datuk Sri Anwar design tersebut dan dia pilih. Ya. Jadi kalau kita nak bincang sikit tentang coin boleh lah. Boleh. Ya? Sila. Okey. Jadi coin design ni kita launch di Kongres dan ia adalah gambar Datuk Sri Anwar di Masjid Negara untuk memberi ucapan pertama tentang reformasi, betul tak? Ya. So that was a design that was picked by him. Sebenarnya kita buat design yang famous lah, yang ni lah. Betul, yang ni yang famous. I tunjuk pada bos. Bos kata, okey boleh, tapi dia lebih suka pada isu ucapan di Masjid Negara. Sebab itu merupakan ucapan pertama reformasi. Ya? So he picked it, we liked it. Lepas tu kita hantar pada Tan Sri Yong. Dia punya designer, you tahulah Selangor Pewter ni international famous company. Ya, the best in the world, pewter. Dia buat carving dia semua ni. Hari tu dia tunjuk dia punya wax mold kita pada kita. Dia besar macam ni lah lebih kurang. Ya. Dan dapat cantik lah. The first print will come out pada bulan Januari, bulan ni. Lebih kurang 20 hari bulan akan siap. Tapi dia gold-plated version. The pewter version, which is the cheaper version, kita akan buat banyak batch dia bulan 3. Sebab dia cetak banyak. Kita punya target ialah mencetak 50,000 coin. Dan setiap coin ini dijual pada RM120 satu coin dia. Pewter.
Pure pewter. Ya. Profit kita tak banyak. I must be very transparent. Sebab kita jual pada parti kita kena beritahu. Ya. We have to raise money. Dia tak boleh jual cost lah. Cost dia RM80. Campur kita dengan handling, transportation, mungkin kita hantar pada orang. So we are selling for 120. Jadi margin kita ni tak banyak. Ya. So plus all the transport cost, I think net kita boleh earning RM20 lah. 20 ke RM30 satu coin. Jadi kalau kita berjaya jual 50,000 coin pada 1 juta kita punya member, kita boleh dapat about 30 times 50, 150,000. 150,000. 150,000. Bukan duit, 1.5 million. 1.5 million. 1.5 million. Tadi Betul. Wabi cakap only 50,000 coins. We will print dikeluarkan. only 50,000. Kalau ada sambutan tu menggalakkan ke akan Kita boleh ditambah print macam lah mana? selepas yalah kita tengok sebab Sambutan macam kita tak boleh print ikut order. Kita kena print batches. The batches is 10,000 batches sebab dia kena buat molding semua tu. Betul? So but we hope to raise 1.5 million lah daripada sales of coin. Sekarang ni kita dah jual 170,000, so we are way off lah. We still got, I think about 5% only we sell our target. So kita kena push lebih. Ya. Bagi saya bila dia printed, orang dah nampak, senang dia beli. Betul. Nak suruh orang pre-order ni susah sikit. Betul? Betul. Jenis kedua ialah gold plated, disalut dengan emas. Okay? Yang tu comes with a special box, wooden box. Yang tu kita jual RM600 satu. Ya. The cost is about 350, 400. Jadi kita akan untung lebih kurang RM200 satu kotak. Satu kotak tu. Jadi kita tak print banyak. Nah, ini print special only 2,000 coins. Okay? Jadi yang tu kita boleh tambah lebih kurang 400,000. If we sell 1.5 million daripada 50,000 untung kita, campur 400,000 ni lebih kurang 1.9 million lah. Kalau push a bit more, ada orang nak beli, dia bagi RM150. Dia ambil walaupun harga RM100. So our target 1 juta, 2 juta lah. 2 million to raise from the coins. So we are very excited. It's a premium product. Okey, Wabi. Selain komputer. Macam mana macam penonton di luar sana ataupun kami ni boleh dapatkan produk tu? Okey. Yang ni kita minta lah semua pemimpin utama kita untuk promosi juga. Ya, tapi dia sistemnya senang. Dia ada satu Google Form. You just fill in the form, ada link dia. We will make sure all the senior leaders, Datuk Sri Anwar, Kak Wan, Iza, famous Rafizi, Nick Nazmi, all these very kuat punya social media punya following. We give them the code, people boleh klik situ, order, pre-order. Ya, pre-order helps us to buat bayar deposit. You faham? Ya, kalau kita boleh pre-order 30% order kita, then it helps us a lot. But I think the sales will really run when bila dah ada di tangan. Bila Fatin bawa pergi Perlis, tunjukkan semua orang. Siapa nak beli lain-lain. RM120. Itu lebih cepat lah. Ya? Betul-betul. So it's about balancing, about funding and cash flow. Ya? Okay, Fatin ada lagi benda nak tanya ke? Setakat ni untuk segmen ni tu saja, tapi lepas ni kita ada soalan lagi. Mungkin Nani ada benda nak tanya. Okey, tadi sebentar tadi YB Wong Cheng ada bercerita tentang gold coin dan juga pewter ni, dan juga sebenarnya apa lagi keistimewaan kalau kita boleh tahu lah kan, apa lagi keistimewaan lain? Gold coin ni? Gold coin ni betul. If you are coin collector, Ivan officer saya ni, bila kita launch, ada orang gila peminat coin collector telefon kita nak beli. Sebab dia nak collect. Sebenarnya kita priority untuk kita punya ahli lah. Tapi coin collector nak collect boleh lah. But this is a once in every 25 years. These coins will be valuable tau. You beli sekarang 120, maybe in 10 years time you 300, 400, 500. Yeah, there's limited edition. So I think you boleh look at it as some sort of investment jugalah. Betul tak? Betul. Yeah. But cantik. It's good. It's the best already design. Design pewter ni terbaik di dunia lah. Daripada Royal Selangor kot? Royal Selangor. Betul. Saya tahu sebab Tan Sri Yong, dia bawa sampel untuk tunjuk kita. Order daripada UAE, the print semua order pakai dia orang.
Takkan syarikat ni di Malaysia ni kita tak pakai pula di Malaysia. Betul tak? We have to use their expertise lah. Betul. Okey, jadi untuk segmen yang seterusnya nanti kita akan tanya lebih banyak soalan panas Ya betul. Soalan tak ada kaitan dengan ini boleh tak? Sebelum kita beralih ke segmen seterusnya, saya nak cerita sedikit lah. Seperti yang telah tertulis dalam sejarah Malaysia, Parti Keadilan Rakyat telah menelusuri onak dan duri selama 25 tahun dalam memperjuangkan agenda reformasi di negara ni. Dan hari ini kita telah menyaksikan pelopor kepada perjuangan reformasi iaitu Presiden kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah diangkat sebagai pemimpin nombor 1 negara. Walaupun begitu, kita berpijak pada realiti bahawa perjuangan reformasi ini tidak akan terhenti kerana fenomena politik perkauman yang agak dahsyat telah wujud pada hari ini. Jadi kami ada soalan cepu cemas untuk YB. Okey, soalannya adalah saya akan tanya tapi boleh jawab kejap lagi. Okey, jadi pada pendapat YB sendiri, apa sebenarnya perkara yang perlu dilakukan untuk kita jadikan parti ini sebagai parti yang kekal relevan pada 25 tahun yang akan datang, iaitu semasa mencapai umur Jubli Emas pula. Okey, tapi jangan jawab dulu sebabnya kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Yakin boleh rakan muda. Macam okey tak baby? Hi guys, Azizul Awang, the Pocket Rocket Man here. Anda tahu tak, rakan muda diberikan nafas baru. Jadi dengan itu saya ingin menyeru semua anak-anak muda di luar sana untuk menyertai rakan muda. Untuk pengetahuan semua, koin ini adalah merupakan keluaran edisi khas daripada Royal Selangor dan koleksi istimewa ini bagi merekodkan saat bersejarah ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan yang ikonik di Masjid Negara pada tahun 1998. Pri tempah sekarang dan memiliki koin sekarang. Terima kasih kepada semua dan kerjasama anda semua. Saya merayu kepada semua ahli dan juga kepada pendukung parti dan juga rakyat Malaysia untuk sama-sama menyokong penjualan pewter dan gold coin yang telah dilakukan oleh Parti Keadilan. Ini bagi merasakan sokongan kita dan ucapan terima kasih kita yang istimewa kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang kita sedia maklum ketika reformasi mula dilancarkan pada tahun 1998 itu di Masjid Negara, dan ini merupakan satu ikonik yang penting untuk kita kenang sampai bila-bila. Dan semoga dengan adanya gold coin dan juga pewter kenang-kenangan ini akan menjadi satu kenangan untuk kita, keluarga dan anak cucu kita pada masa akan datang, bagaimana perjuangan reformasi itu bermula. Jadi saya menyeru kepada semua yang telah mendokong perjuangan ini sejak awal dan juga rakyat Malaysia yang pastinya akan menjadi sebahagian kenang-kenangan mereka. Saya harap dapat membeli ataupun memiliki pewter dan gold coin yang menjadi kenang-kenangan untuk negara kita. Untuk pengetahuan semua, koin ni bukan koin biasa-biasa je. Ini adalah koin yang sangat special, sangat istimewa, koin khas untuk merekodkan saat penting di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memberi ucapan berapa tahun lalu? 25 tahun yang lalu pada tahun 1998. Dan saya harap semua akan tempah koin ini, dan saya pun akan tempah juga. Selepas merakam video ini, saya janji sama-samalah kita tempah sekarang dan memiliki memento token koin emas yang merekodkan saat bersejarah dalam perjuangan keadilan dan juga negara Malaysia. Jom semua kita tempah sekarang.
Kembali lagi bersama dengan kami untuk segmen yang terakhir, Kerusi Biru, dan masih lagi bersama dengan kami panel iaitu YB Wong Chen untuk tajuk sambutan 25 tahun Parti Keadilan Rakyat. Dan baiklah, sebelum berehat tadi sebenarnya kita telah pun tinggalkan satu soalan kepada YB Wong Chen untuk fikir dulu waktu rehat tadi. Jadi saya ulang kembali pada pendapat YB, apakah yang perkara yang perlu dilakukan sebenarnya untuk membuatkan parti ini kekal relevan pada 25 tahun yang akan datang, iaitu semasa mencapai usia Jubli Emas. Sekarang Jubli Perak kan, nanti untuk Jubli Emas nanti bagaimana? Okay, yang pertama bagi saya ialah satu-satu parti kalau nak relevan, nak panjang umur lah, okay, dia kena organize baik. Ya. Jadi maknanya parti-parti member ni semua kena ada connection dengan parti. Ada relevancy, kena pandai sejarah dia. Dan kita kena bina grup-grup yang baru. Ya, pemimpin yang muda to prepare for the next generation. Tapi untuk melakukan ni kita kena ada disiplin parti. Kita kena pastikan elemen-elemen buruk dalam parti ni kena buang, ya. Kita kena pastikan ada ketulusan. Cara kita raise money is very important. I'm pushing for fundraising policy at national and also at the party level. And the party must have enough money. But it has to be transparent money. Katakan, saya tahulah satu cabang, kurang-kurang kena 5-6 ribu sebulan. Untuk operate cabang, bayar rental, bayar elektrik, bayar seorang dua jaga pintu. Betul tak? So, we need that kind of organisation. Jadi satu-satu caranya untuk organisasi yang lebih baik dari segi dana ialah mengadakan law baru, undang-undang baru di mana pendanaan politik ni diberi oleh kerajaan. Seperti di negara-negara yang lebih majulah dari segi demokrasi. That's one way. But the party needs to also raise another set of money. So kalau kerajaan boleh cover 50% daripada kos parti, dan kos parti kita untuk melakukan satu parti yang baik lebih kurang 10 ke 15 juta setahun. We need to have that kind of infrastructure, right? Then you have to raise your own money also. If the government give 10-20 million, we need to raise another 10 million or 20 million. Then when you have a good financial infrastructure, dan wang ini memang transparent dan diagihkan dengan baik, then the party ni dia akan compete, ya. New leadership will come up melalui sistem dasar-dasar, policy, thinking. Not about who got the more money, who can raise more money. You understand? Like that, we can survive a long time. 25 tahun, no problem. But we must get the foundation correct. Jadi parti kita dia tidak ada isu tentang kewangan dah. Nah, the issue of money is resolved. And it's come from government funding and transparent funding. Lepas tu, what we value in the party is new ideas. Yeah? Your principle, you fight over that and then you get promoted through the party ranks for what you do. Not how much you have. I think that's the foundation paling penting untuk semua political party. Political party yang kadang-kadang too much party politics or money politics, you see where they are today. I don't want to name names lah. It cannot survive. Susah. You know? Yeah. So I think kita kena go back to fundamental lah. Yeah. History, leadership, promotion of young people, itu akan memastikan kita ada Jubli Emas. I hope I'm still around lah Jubli Emas. But at least you two will be. Yeah? So I hope, yelah, dalam 25 tahun yang akan depan ni, I hope the party will grow stronger and stronger. But we can never let money politics take over the party. I've seen so many history lah, mana-mana pun. Betul tak? So I think that's the lesson kita boleh belajar lah. Yeah? Okay. Never let money politic into the party. Gitu. Okey, lah untuk menutup sesi kita pada hari ini. Okay, boleh YB. Walaupun kita talk about fundraising untuk kita celebration. Yalah, sebab benda ni kita pun pernah terfikir juga kan. What happened to our party after 25 years, right? Okeylah, sebelum kita tutup sesi kita, boleh YB kongsikan mesej kepada anggota dan penyokong di luar sana sempena ulang tahun 25 tahun keadilan ni. Dan mungkin sekali lagi YB boleh buat promosi tentang penjualan Goldcoin dan Pewter ni. Silakan. Okey, yang penting ialah daripada saya sebagai pengurusi ni, kita ada sistem accountable dan transparent. Ya, I don't like to tell you kita nak raise berapa-berapa, but I very frank. Coin ini cost dia 80.
RM80 satu. Okay. Kita kena bayar untuk transportation, keeping, storage semua RM10. My target lah. Jadi bila kita jual 120, kita untung RM30. RM30 only from the party. Kalau kita jual 50,000 coin, that's 1.5 million. We can raise profit. You nampak? So that's my target. I don't want to say, sebenarnya coin ni RM10 lah, kita jual 1 dulu. I'm not fair to the party. I'm telling you, you have to contribute a bit, but you boleh simpan coin ni. You simpan coin ni dalam 5, 10, 20 tahun, is worth a lot more money. Because dia collector's item. Okay? So please, understand that. Bila kita buat kita punya program, we are saving money as much as possible. Sederhana, cara Datuk Seri Anwar. Ya? Don't, just because we're government doesn't mean semua 5 star, 6 star, tak ada. Just go back to the roots foundation. Jadi maknanya duit yang kita boleh buat, kita boleh simpan, kita akan plow back to the party. Kalau kita raise banyak, 3 juta, 4 juta, tak apalah. Kita jangan spend lebih 1 juta untuk celebration. Ekonomi, people are looking. Kita kena aware tau. Yeah? So I think what I want ask the party members, support us beli coin. Contribute RM30. The difference. Right? But it's also investment yang boleh lebih manfaat lah dalam 5-10 tahun akan datang ni. Dan bolehlah bagi pada kawan kita. Hadiah. Betul tak? Ya? So it's a nice way to remember the party. Dan the gambar Datuk Seri Anwar di Masjid Negara, that's so important to us lah. So that bila kita simpan dalam kita punya kabinet, depan desk kita boleh tengok, remember how we started. Susah. I'm only 15 years dengan parti. Ya? Jangan otak dulu I tengok betul respect lah. I dengar cerita dia teruk. Nak buat meeting pun kena pergi mamak shop. Betul? Ada yang tak boleh bayar pun untuk dia punya cabang. Tunggu YB tu orang untuk donate 1 aircon. Ada yang masuk lock up juga tu. Wah, lock up tak bercakap lah. Kenapa? Teruk. Banyak kali. Bos kita a few times lah. Right? So please don't forget lah. Walaupun parti dah berubah, some leaders come and go, right? I think it's important. Ambil 25 tahun ni celebration untuk memperingatkan apa yang telah berlaku. Yeah? And hopefully that will give us the spirit to continue for another 25 years. InsyaAllah. Yeah? Okay. Nani ada apa-apa nak tambah lagi? Tak ada. So semua benda, pada saya semua benda dah jelas. Kan? Sebab YB pun dah promote. Nanti kita pula yang kena beli lepas tu. Belilah. Beli 1-2 lah. Boleh. Koleksi. Apa YB kata dalam masa yang akan datang mungkin harga gold coin and pewter tu akan meningkat lagi. Betul. Sebab dia adalah satu barang rare. Rare. Betul. Okeylah. Tak ada apa-apa lagi Nani? Okey, terima kasih YB Wong Chen atas perkongsian dan kesudian untuk meluangkan masa bersama kami di Kursi Biru hari ini. Jadi sekian program Kursi Biru kita pada hari ini. Sila, saya nak ingatkan semua macam biasa. Sila follow laman rasmi Facebook, TikTok dan YouTube Parti Keadilan Rakyat dan juga TikTok Studio Keadilan untuk mengetahui rancangan-rancangan yang dijalankan secara live setiap malam. YB pun jangan lupa follow kita orang. Saya bubur dalam Facebook saya, don't worry. Okey, jangan lupa follow YB. Boleh. Baiklah, saya Fatin Emelina dan saya Hana Idamila. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.